Bunyi. Rabbi Allah kemana warahmatullahi sallallahu dan kata Abul Hasan situ dah rasa-rasa aja ya situ dah. Dan kata Abul Hasan yang di Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dia kata jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu. Ini nasihat daripada Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu di dalam cara kita bersaing, di dalam cara kita berkawan ni pun dia kena pandai-pandai juga pilih saing. Jangan kita bersaing dengan tak tentu pasah. Jadi kerana kawan ni dia punya pengaruh. Sebabnya Nabi pun royak pada maksudnya begitulah. Seseorang itu dia mengikut atas agama kawan dia. Ala dini khalilihi. Makna ikut perangai saing. Jadi saing boleh mempengaruh akan hati kita. Dia kita berasa kasih saing, dia bila kita berasa hatinya menyukai kepada dia, kasih dia, nescaya hati kita akan terikut, akan terpengaruh dengan keadaan dia. Oleh itu, sebagaimana kata nasihat Syekh Abul Hasan, hendaklah kita jangan bersaing dengan orang hak bahasa besar diri, mengangkat diri dia daripada kita. Mana kata dia berasa lebih diri. Kalau alim pun dia berasa alim dia. Dia pelekeh hak ada kepada kita. Kalau bahasa orang punya harta, sama-sama harta berkawan, maka bila dia punya lebih harta daripada kawan, dia akan menampakkan sikap melebihkan diri. Jadi oleh itu jangan kita berkawanlah, jangan kita bersaing dengan orang yang sifat nampak besar diri, sombong. Dan
sentiasa mengangkat diri sendiri. Boleh kita kenal pesen dia nya, jadi duduk dengan sikapnya suka memuji diri, suka mengangkat akan diri sendiri, suka menzahirkan kelebihan diri. Maka orang yang perangai macam ni dilarang kita berkawan dengan dia. Bila kita berkawan dengan dia, kita akan terpengaruh atau dia akan mempengaruhi hati kita. Oleh itu kita kena jaga bersaing. Kawan kita kena jaga, kena bersaing. Jangan kita ikut perasaan kan nak bersaing dengan tak pilih, jangan. Dan sebab itulah kata dalam sebut dalam dalam kitab Tajul Arus bagi Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala, dia ada kata anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Itu kata-kata suatu nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitabnya Tajul Arus. Dia kata, jadi cara kita nak kenal perangai seseorang, kita tak ada hajat tanya dia sendiri, tak ada hajat kita nak perhati kepada orang tu sendiri. Bahkan cukup kita tanya kawan dia. Nak tahu perangai seseorang, kita tanya gu dia, pak rapat dengan dia. Pasal mana orang ni, perangai dia, tikah laku dia, tabiat hidup dia. Kita tak perlu tanya tuan sendiri. Siapa nak tanya orang hak tuan sendiri dah. Kita tanya kawan dia. Maka kawan dia akan cerita. Sebab kawan yang qarib dengan dia, dia akan tahu rahsia-rahsia. Jadi oleh itu katanya Ibnu Athaillah, la anil ma, sebab hikam kita larang berkawan dengan orang yang tidak ada manfaat pada kita. Oleh itu kena cari kawan yang ada memberi kelabaan dan keuntungan pada kita dunia dan akhirat. Kena pandai-pandai pilih kawan. Itu. La wasal an qarini, dan bertanyalah oleh kamu daripada kawan dia. Makna kata nak tahu sifat perangai seseorang tu, kita tak ada hajat tanya tuan sendiri. Bahkan nak tanya perangai orang itu, kita hanya boleh nak tahu, tanyalah kawan yang rapat dengan dia. Dia akan cerita perangai orang ni. Itu pasal dia. Sebab apa suruh tanya kawan? Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Sebab setiap kawan dia bil muqarani, wa fakullu qarinin, maka setiap kawan bil muqarani, dengan orang yang dikawani, yang disaingi, yaqtadi, mengikutlah ia kullu qarini. Mana kata orang yang bersaing dengan orang tu, dia akan turut perangai orang tu lah. Mana kalau nak tahu sekian mana perangai saing orang tu, nak tahu perangai macam mana orang tu, kita tanya kawan dia, tanya saing dia, dia akan cerita benda sebenar lah. Itu maknanya tentang pengajian kita hari ni ialah
yang nasihat daripada hikam Ibnu Athaillah kita ini supaya kita mendapati kelabaan kebaikan dalam berkawan, jangan merugikan kita. Dia kata, dan kata Abul Hasan radhiyallahu anhu, jangan bersahabat, jangan kamu berkawan dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu. Banyak bahasa orang yang suka akik naik diri sendiri, melebihi diri, orang panggil sifat perangai membesar dirilah, jadi ujub. Itu dia. Maka jangan kita berkawan dengan orang macam tu. Bunuh siapa kita lah maknanya. Maka yang demikian itu, demikian kata bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu, terlebih sangat jahat. Bila kita berkawan dengan orang yang melebihkan diri dia atas kita, sifat sombong besar diri, maka jangan kita berkawan dengan dia, sebab membawa kepada kita pula menjadi jahat, menjadi sifat perangai jahat sebagaimana orang yang kita kawani dia. Itulah caranya. Dalam bab besar ini, hikam kita pesan awal-awal lagi dah. Sebagaimana kita ngaji hak awal tematan dia, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. La tashab, sebagaimana kita ulangi hak matan yang telah kita mengaji dah. Jangan kamu berkawan, jangan kamu bersahabat, man la yunhiduka haluh, orang yang tidak membangkitkan kamu oleh kelakuan dianya kepada kebaikan. Orang yang tidak membangkitkan kita, tidak membawa akan kita gemar kepada kebajikan, kelakuan-kelakuan dia tidak menunjuk kepada mendorong kita kepada kebaikan, maka orang itu tak usahlah kita berkawan, tidak ada faedah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan tidak menunjuk ia akan kamu di atas Allah maqaluhu, oleh perkataan dia. Jadi percakapan dia tidak menunjuk ke arah Allah. Bahkan percakapan orang yang bahasa dunia ni menunjuk ke arah keduniaan dia lah. Oleh itu tak usah kita berkawan, merugikan kita saja. Itu dia. Dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau atas dirinya. Maka yang demikian itu sedikitlah yang berkekalan. Tak boleh juga, dia larang juga. Jangan kita bersaing juga dengan orang yang duduk merendah. Duduk maknanya merendahkan diri dengan berasa besar kita. Nascaya tidak lama dia akan berasa merendahkan diri. Tidak akan lama dianya merasakan keadaan rendah dia tu. Bahkan satu masa dia akan berhenti, tidak akan berkekalan
di dalam berkawan. Tak kepada Allah. Menasihati kita kepada menjadi kita ni baik, jadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menyedarkan kita. Sebab kita sentiasa dalam keadaan orang panggil lupa, dalam lalai, maka sangat perlulah kepada orang yang menyedarkan kita. Sangat perlu pada orang yang menasihati kita. Itu dia. Berkawan dengan orang yang ada faedah lah. Itu maknanya. Dan bersahabat engkau dengan orang yang sebabnya dengan sebab bersahabat tu menerangkan hati, menjadikan hati kita jadi terang, dapat faham, dapat reti agama, dapat kita tahu keadaan kesilapan kita, dapat kita mengubah perkara yang membawa kepada kerusakan kita tu. Itulah kita berkawan dengan dia. Dan musyahadahnya, dan musyahadah dia, musyahadah dia kepada Allah Ta'ala. Orang yang sentiasanya syuhud akan Allah Subhanahu wa taala, pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkawan dengan orang yang musyahadahnya, dan musyahadahnya dengan Allah Taala ni membukakan segala yang gaib. Dapat kita faham benda yang halus, benda yang gaib, benda rahsia-rahsia, ilmu hakikat yang halus dapat kita faham bila kita mengaji dengan orang yang punya hati sentiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi hasilnya kena masuk berkawan, sentiasa berkawan dengan ahli, orang yang ahlillah, orang ahlillah. Begitulah. Kita tak dapat tidak dah, kena usahalah cari jalan supaya menyedarkan orang yang boleh menyedarkan kita, orang yang boleh mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita bahawasanya jalan untuk bawa kita ni kepada selamat tak dapat tidak dengan bahawa kita kena mendengar nasihat daripada orang yang punya ahlillah, yang tahu jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, jadi Syekh Junaid radhiyallahu anhu, dia merupakan orang yang mustahid, ulama yang mustahid di dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana Imam Syafi'i mustahid dalam fiqh, dalam bidang fiqh, dan begitu juga Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari merupakan mustahid dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dia anak saudara kepada As-Sariyu As-Saqati, wali yang besar di Iraq sana tu, keramat tu Syekh Junaid Al-Baghdadi, anak saudara kepada Syekh As-Sariyu As-Saqati, As-Sariyu As-Saqati. Berkat keramatnya dia.
Allah Ta'ala anugerah keramat. Jadi dianya orang Badui, pera kambing. Apabila dia mahu pergi solat Jumaat, maka kambing-kambing dia kumpul di padang. Lepas tu dia lingkung buat bulat tab kandai dengan jarinya. Jadi kaki buat bulatan, lingkung bulatan sekeliling himpunan kambing. Kambing dia berhimpun situ, dia buat bulatan sebagai kandai. Bulatan pasir tu. Tu dia. Jadi dia tinggal pergi solat Jumaat. Jadi kambing berkumpul di dalam lingkungan bulatan, pas bulatan row tu tak boleh keluar. Tak boleh keluar duduk situ lah. Jadi kandai. Pakai dia buat row bulatan dengan jari. Kambing duduk situ lah. Jadi kandai, tak keluar, tak pergi. Gitu. Dia pergi Jumaat. Itulah dari keramat dia. Syekh Asyarius Saqati. Keramat. Dia hidup pada zaman Ahmad bin Hanbal. Hidup di zaman Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal ulama mustahid dalam bidang fiqh. Apabila dia tak dapat nak menghasilkan sesuatu dalam ijtihad dia terpaksa kena menghadap kepada ulama tasawuf, As-Sariyu As-Saqati. Sedangkan As-Sariyu As-Saqati ulama sufi. Ahmad bin Hanbal faqih mustahid dalam fiqh. Tak kala dianya timbul sesuatu kemuskilan dalam bidang, Allah Ta'ala jadikan ilmunya adalah boleh memberi dan membuka akan ilmu fiqh. Sedangkan fiqh adalah tidak bidang dia bidang tasawuf. Tapi oleh kerana orang yang sangat tinggi pada martabat di sisi Allah Ta'ala bagi kasyaf dan terbuka. Soalan yang ditanya dia dapat jawab. Jadi bila Ahmad bin Hanbali balik semula, lihat semula, kaji semula, tilik semula, apa yang dijawab oleh As-Saqati itu memang betul. Ini orang panggil suatu daripada pembukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki Allah pada seseorang murid itu kebajikannya, maka dijatuhkannya kepada sufiyah. Inilah kata Syekh Junaid. Apabila dikehendaki Allah pada seseorang murid itu kebajikannya, makna bila Allah Ta'ala mahu akan murid itu mendapat kebaikan. Murad atau kehendak dengan murid di sini yakni allazi yuridu wajh Allah. Bukan murid sebagaimana lawan murid sebagai sebut biasa maklum anak murid. Tidak begitu maksudnya. Murid di sini ialah orang yang mahu akan Allah, orang yang menghendaki Allah, orang yang hendak akan Allah Ta'ala. Ini murid. Allazi yuridu wajh Allah, orang yang mahu akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, apabila dikehendaki Allah pada seseorang murid itu kebajikannya. Bila Allah Ta'ala mahu beri kebajikannya kepada murid, Tuhan nak buka dia mendapatkan kebaikan, maka dijatuhkannya murid itu kepada sufiyah. Nascaya Allah Ta'ala jatuhkan orang itu ke dalam golongan puak-puak sufiyah lah. Mengaji dengan puak sufiyah, berkawan dengan orang-orang sufiyah. Itulah alamat orang yang nak dapat murid yang mahu diberikan Allah kepadanya kebajikan. Orang yang nak Tuhan beri kebajikan, nascaya Allah Ta'ala bukakan hatinya, iaitu dengan cara bawa letak dia dengan orang sufiyah, orang tasawuf, ikut bimbingan orang sufiyah. Dan jangan engkau bersahabat daripada manusia. Dan jangan engkau bersahabat daripada manusia, melainkan dengan orang yang bertambah. Baca bertambah tu bukan tiada, tiada terpotong. Tiada tu kita palang. Naknya jangan engkau bersahabat daripada manusia, melainkan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan. Itu dia. Artinya kita berkawan dengan orang yang boleh menambahkan pada kitanya kebajikan dia. Berkawan dengan orang macam itulah. Bila kita berkawan dengan dia, maka kita dapat kebajikan, menambah pada kita kebajikan. Kurang daripadanya dengan kejahatan. Makna kata orang yang boleh menambah pada kita kebajikan dan mengurangkan daripadanya kejahatan. Makna boleh bila berkawan dengan orang ini, kejahatan kita boleh kita mengurangkan dengan ambil contoh tauladan daripadanya. Supaya ada demikian itu bagimu, dan engkau kepadanya bersamaan. Supaya ada demikian itu. Demikian mana? Demikian tiada kurang daripadanya kejahatan. Jadi kalau kita bersaing dengan orang yang tak boleh mengurangkan akan kejahatan kita, nascaya kita dengan dia jadi bersamaan. Jadi serupa ya. Jadi bersamaan. Ni itu maksudnya. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, dan adalah segala taifah. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, dan adalah segala taifah,
segala puak daripada orang yang sufiyah itu tiada mengasihi mereka itu melainkan atas orang yang empat perkara. Jadi keadaannya, kata Syekh Abu Talib Al-Makki, dia kata dan adalah segala taifah makna satu puak daripada golongan tasawuf, ahli tasawuf, dan adalah segala taifah daripada orang yang sufiyah itu tiada mengasihi mereka itu melainkan atas orang yang empat perkara. Orang yang sufiyah, orang yang ahli tasawuf, dia tidak mengasihi melainkan orang yang ada padanya empat perkara. Mana empat perkara? Tiada memberak setengahnya akan setengah. Makna kata orang sama-sama tasawuf ni, dia tidak suka memberakti atas seorang dengan seorang yang lain. Tidak memberakti. Orang yang bersifat tidak suka memberakti ke atas orang, iaitu jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata sahabatnya baginya, puasa engkau. Dah, tak kata apa. Orang tasawuf ni tak kritik. Benda yang tidak berlawan ni tidak jadi bercanggah dengan hukum Allah, maka dia tidak mengkritik akan orang. Kalaulah kawan dia makan seharian dengan tidak berpuasa sunat, maka dia tak kata puasalah, jangan duk makan saja. Tak kata. Itulah orang sufiyah, dia tak suka mengkritik orang. Dia kira perkara yang tidak bercanggah dengan hukum Allah, yang tak dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia diam sajalah, sebab tidak salah. Dan jikalau puasa sahabatnya sekalian masa, dan jikalau puasa sahabatnya sekalian masa, maka tiada berkata sahabatnya bagi sahabat dia tu, berbuka engkau. Kalau sahabat dia tu bahasa suka beramal puasa sunat, berpanjangan puasa sunat, kecuali hari yang diharamkan, maka dia tak kata buka-buka, katalah dah puasa semua. Dia diam saja, ikut. Maknanya begitu. Dan jikalau tidur sekalian malam, dan jikalau tidur sekalian malam, manakala kawan dia tu tidur semalam tak bangun-bangun, dalam semalam tak bangun sembahyang sunat tahajud, maka tiada berkata-kata sahabatnya baginya, jaga engkau. Dan jikalau gitu. Jadi tak, maka tiada berkata sahabatnya baginya, bagi kawan dia tu, jaga engkau. Jagalah, kata duk tidur semua. Duk tidur semua begini, berugi, bangun-bangun, katalah. Dia tak kata apa. Itu dia. Inilah perangai orang sufiyah, dia tidak suka mengkritik orang, asalkan tidak berlawan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
Dan jikalau sembahyang sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya, tidur engkau akan setengahnya. Itu dia. Tak kata apa. Kalaulah sahabatnya jaga malam tak tidur. Dia kata tidurlah setengah-setengah malam. Rehat-rehat. Bangkit setengah malam. Tidur pula setengah malam. Kenapa duduk dengan jaga dengan bangkit semua? Dia tak kata apa. Maknanya tidak mengkritiklah, maksud tak mengkritik. Macam Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu bagi ziarah Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mari sahabat, mari anak muridnya Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal ni ialah anak murid bagi Imam Syafi'i. Tapi apabila dia dah menjadi alim besar juga, ia sampai ilmunya derajat mustahid, maka dia membawa ijtihad sendirilah, membentuk ijtihad hukum dengan sendiri. Panggil mazhab Hambali. Jadi bila Imam Syafi'i mari ziarah Imam Ahmad bin Hanbal pada satu malam, Imam Ahmad menyediakan tempat rehat tidur kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tidurlah. Tidur. Bila sampai tengah malam, Imam Ahmad bangun sembahyang sunat. Bangun sembahyang sunat bersama dengan anak-anaknya. Sembahyang sunat. Puas-puas sembahyang, lalu anaknya gi ita Imam Syafi'i. Gi mengita Imam Syafi'i. Tak ada bunyi bangun ni. Imam Ahmad senyap. Dia tahu dah. Jadi anak Imam Ahmad pergi ita Imam Syafi'i duduk tidur. Tak bangun-bangun. Lalulah dia mengadu hal kepada ayahnya, cerita pada ayah dia. Dia kata Imam Syafi'i macam mana ulama yang besar, masyhur, tapi yang tengok sekali habuk tak bangun sembahyang sunat malam. Katanya anak dia royak kepada Imam Hanbali ni. Pesuruh Imam Syafi'i ni kata ulama besar, tapi hamba tengok tak bangkit-bangkit pun sembahyang sunat. Kata Imam Hanbali, jangan kata begitu. Itu tok guru ayah tu. Jangan kata begitu. Bila dah sudah akhir malam dekat subuh, Imam Syafi'i bangkit. Kemudian sembahyanglah subuh bersama dengan Imam Hanbali. Selepas sembahyang, Imam Hanbali tanya Imam Syafi'i, wahai tuan guru, semalam Tok Guru mendapati ijtihad pada hukum Allah Ta'ala berapa masalah. Berapa masalah yang Tok Guru dapat ijtihad pada hukum Allah semalam. Jadi Ahmad tahu Imam Syafi'i dia tidak bangun, tidak bangkit bangun pun, dia duduk mikir, dia duduk istihad. Dia istihad untuk untuk menzahirkan hukum Allah Ta'ala, untuk istimba, untuk membuat kesimpulan pada hukum-hukum fiqh, hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tidur dia tak bangkit,
tapi otak dia duk berjalan. Mata pejam saja je dia duk kira. Semua dalam dada dia tu dah ada belakang kakak. Quran pun ada Quran siap ada dah. Hadis ratus-ratus ribu dah. Alat kelengkapan untuk istihad sudah cukup dalam dadanya. Maka dia istihad siapa satu malam tu lalulah Ahmad Hanbal tanya, berapa masalahkah yang Tok Guru dapat istihad hukum Allah, dapat istinbat, dapat buat kesimpulan pada hukum Allah? Jawab Imam Syafi'i adalah 100 masalah. Semalam aku dapati 100 masalah, aku istinbatkan hukum ni daripada Al-Quran wa Sunnah. Bila-bila dia tu pun dia bukan tidur jendera, tapi duk kaji hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak hak itulah Imam Hanbali kata dia ni tidak tidur, dia tak tidur. Duk kira hukum Allah taala, duk kira, duk istinbat. Kalau kita tidur sungguh, maka bila kata Imam Syafi'i begitu, jawab begitu, katanya Imam Hanbali pada anak dia, cuba dengar katanya tuan guru. Semalam dia tidur pun beratus masalah, dia dapat istinbat ataupun buat kesimpulan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan bersamaan segala ahwalnya kepada orang yang tasawuf ni. Orang tasawuf ni kelakuan dia sama sajalah, tidak mengkritik, asalkan perkara itu tidak jadi bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada bertambah kerana puasanya. Makna kerana tiada bertambah harap dengan ibadat puasanya dan sembahyangnya, dan tiada kurang harap kerana berbukanya dan tidurnya. Bukan semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat amalan itu hanya merupakan ibadat yang bagi zahirkan abdi diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan kata mereka itu apabila ada bertambah kepadanya, wallahu a'lam. Kitab Darun Nafis
Ya dah situ dah. Ya dah. Hamba pun tak tengok mana. Duk batuk uzur. Ada memulai demam 3-4 hari. Klik Kedah atas. Cucu pergi ke mengaji Kedah. Demam. Suara pun tak nak tubik. Syahidan pada maqamul baqa. Al-baqa tu kita potong. Yang sebenarnya la'allahu pada maqam ini. La'allahu pada maqam ini. Jadi syahidan maknanya Melayu kita kata ambil perhatian dalam masalah kita mengaji ini ialah membicarakan dalam tauhidus sifat, wahdatus sifat. Pada maqam ini, bukan maqamul baqa, maqam ini, murtabak maqam tauhidus sifat ni. Syuhudkan Allah pada wahdatus sifat. Kita pandangkan Allah pada wahdatus sifat dia. Yakni maqam ini, pada maqam ini, bukan maqamul baqa. La'allahu, mudah-mudahannya pada maqam ini. Yakni nak tafsir pada maqam ini maqam tauhidus sifat. Tauhidus sifat. Kita masih duduk membicarakan pada suhukan Allah pada wahdatus sifat. Mengesahkan Allah, pandang kepada Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Jadi kita panukan akan sifat makhluk ni. Inilah ini maqam tauhidus sifat ni. Inilah ini yakni maqam tauhidus sifat ni. Syuhud maqam tauhidus sifat, kesudahan yang diharap dan yang dimaksudnya dan yang dicitanya orang yang salik, orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar dapat juga suhu akan tauhidus sifat. Biar kita dapat juga pandangkan Allah pada wahdatus sifat. Biar lekat pandangnya hati kita sungguh. Biar kita pandai tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang menghendakinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak pandai sungguh hakikatnya segala-gala daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Biar lekat maqam tauhidus sifat. Sebelum sampai kepada martabat tauhiduz zat. Biar lekat tauhidus sifat ni. Ini pun merupakan suatu derajat, suatu martabat yang tinggi, yang mulia. Yakni kita suhudkan Allah pada sifatnya. Biar hati kita kekal, kedudukan hati kita suhud semua kepada kekuasaannya Allah Ta'ala. Ingat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai segala hal yang berlaku ke atas kita adalah dan kepada siapa pun kita pandang daripada kehendak iradatnya Allah Ta'ala sendiri dan kudratnya. Biar kita sabar, pandai tauhidus sifat.
Dan yang dicita-citanya, dan yang dituntut, naknya biasa apa? Syuhud kepada maqam tauhidus sifat. Jadi bukan kita sekadar kita tahu saja Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bahkan hendaklah keadaan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu ada penghayatan dalam hati kita. Pandang syuhud kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna tu. Ingat pada Allah. Dan maqam tauhidus sifat inilah kesudahannya sampai daripada kebanyakan daripada segala anbiya dan aulia. Jadi kesudahan yang sampai pada martabat tauhidus sifat ini kebanyakan daripada para anbiya dan para aulia. Dan tiada yang melampaui akan maqam ini. Tidak ada yang lebih melampaui, lebih meninggi akan maqam tauhidus sifat sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang sampai kepada maqam tauhid, orang yang mendapati akan maqam melebihi maqam tauhidus sifat, yakni maqam tauhiduz zat, jadi sampai sungguh tidak akan sampai oleh orang lain melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini namanya qadam tapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ada juga para anbiya dan para aulia yang di bawah tapak kaki, di bawah qadam kaki Nabi kita. Qadam sini makna kata nurani, nurani daripada Nabi kita Muhammad. Nurani dari bukan qadam tapak kaki Nabi betul, yakni nurani, nur daripada Nabi kita, dengan sebab banyak berselawat, berzikir dan selawat pada Nabi, terbukalah jalannya. Syahidan faidatun, tajalli itu memandang ia akan sifat dengan tadrid. Yakni cara nak tajalli, pandai tajalli sifat Allah Ta'ala ni. Cara pandang tajalli, faedah tajalli memandang ia akan sifat. Tajalli sifat dengan tadrij, dengan jalan beransur-ansur kita ajar. Beransur-ansur kita menterbiahkan pandangan hati kita kepada Allah Ta'ala. Dengan beransur-ansur kita mengajar hati kita kepada syuhud akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajar tadrij, Melayu kita panggil makna beransur-ansur. Cara beransur-ansur. Artinya satu, arti tadrij, bahasa Arab kata tadrij, yakni satu kemudian maka satu. Setiap sifat Allah Ta'ala tu kita suruh satu demi satu. Kita menterbiah atau kita mengasuh akan hati kita, biar boleh juga pandang syuhud pada tajalli sifat Allah Ta'ala. Dengan caranya kita ajar tadrij, beransur-ansur, biar dapat juga syuhud satu demi satu.
Kerana setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras, terlebih payah. Kerana setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras, mana kata terlebih payah daripada setengah yang lainnya. Antara tajalli sifat perkara yang terlebih payah daripada yang lain. Seumpama sifat jalal, perkara yang berat nafsu kita. Oleh itu bila Allah Ta'ala tajalli sifat jalalnya, yakni mengenakan ke atas kita sesuatu kesusahan atau sesuatu yang tidak senang oleh nafsunya, maka tentulah perkara ini menyebabkan suatu keberatan. Tajalli sifat jalal Allah, kekerasan. Maka oleh itu untuk melekatkan hati kepada menerima dan boleh tamakun akan tajalli sifat jalal ni, kena ajar, kena tadrij, mana kena asuh-asuh kita ajar. Pandai pada sifat Allah Ta'ala satu demi satu, dengan sabar, dan dengan bahawa kita tanggung di atas apa yang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena asuh-asuh ajar, panggil ajar. Tajalli antara yang keras ialah macam tajalli sifat jalal. Sifat jalal yang keras. Kerana jalan ni benda yang datang bala, susah, mengenai ke atas kita dan mengenai pada orang yang kita rasa tak lepas, yang kita sayangi, maka terpaksalah kena ajar nafsu. Dan lagi pula supaya tamakun. Jadi kita tadrij ni, berasuh-asuh kita ni ajar nafsu, terima akan sifat-sifat yang keras, tubaan Allah. Supaya tamakun. Apa tamakun? Supaya jadi kejap dan tetap di hati kita. Supaya tamakun dan tetap, makna sama, makna satu saja. Tamakun bahasa Arab, bahasa kita tetap, kemah di hati kita. Supaya tamakun dan tetap ia dengan yang satu itu. Tetap yang satu dulu, kemudian berpindah pula pada yang sifat lain pula. Begitulah satu demi satu. Sebagaimana yang telah kita belajar dahulu tentang syuhud pada tajalli af'al, pada wahdatul af'al, Allah Ta'ala pun kena tadarruj, yakni berasuh-asuh, ajar-ajar. Dan manakala tamakun dan tetap dengan yang satu itu, nascaya hasilah daripadanya seorang kuat bertambah-tambah. Bila satu demi satu kita, dia jadi bertambah kuat pada hati kita. Lekat supaya kuat pegangan tu. Tamakun dan tetap, dan tetap pada tajalli segala sifat itu di dalam hati. Tu tujuannya, ajar-ajar. Maka apabila sampailah seorang itu pada makam ini, makam tajalli sifat ni, tauhidus sifat, nascaya jadilah ia khalifatullah Ta'ala di dalam bumi ini. Allah bila tetap molek pada tajalli sifat, maka Allah Ta'ala jadikan dia khalifatullah fil ardi,
gantian Allah pada bumi. Mana jadi orang wali. Jadi wali. Jadi keramat. Dan menjadikan Allah akan dia itu ganti pada meluluskan segala hukumnya hukum Allah pada segala hambanya, seperti Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi khalifah pada segala alam ini, seperti firman Allah Ta'ala yang tersebut dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Artinya, dan tak kala berfirman Tuhanmu bagi segala malaikat, bahwasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi itu akan seorang khalifah, yakni yang mengganti akan daku pada meluluskan pada hukumku. Begitulah Allah Ta'ala jadikan makhluk manusia ini untuk menjadi khalifah Tuhan pada bumi, yakni pihak meluluskan hukum Allah, melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada menjadikan ia akan khalifahnya, melainkan bahawa mengajari akan dia akan segala asma' sekaliannya. Maka tiada. Wallahu a'lam. Sekat itulah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na. Allahumma ja'alna 'abidin wa ja'alna. Allahumma ighfir lana warhamhum kama ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا وتفرقنا من عنه ولا تجعل اللهم فينا. هب لنا مسيئا لمحسننا والقاصرين، وهب لنا الكل بوجهك الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين.